Apa pakai topi dia dok? Okey, apa khabar saudara Rozim Ghani? Ni cucu saya nak masuk. Tadi gangguan internet. Saudara gamaknya mungkin dia pakai topi, dia terganggu. Aduhai, saudara Lan Basung. Itu juga saudara Paipon IP. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas. Alan Hajidin. Apa khabar Alan? Tok Wan. Teman-teman yang sama dengan saya, Openg Temu, apa khabar saudara? Saudara Abu Nems, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, Azlan Yusof, saudara Ismail Baba, Waalaikumsalam. Jaka Linglung, dari mana? Daripada Penang. Jaka Linglung daripada Penang. Saudara Zaitun Wahab, apa khabar puan? Ibrahim Cik Muda, Nur Maria, Waalaikumsalam. Khais Aryan Luzman, Sharon Jandi, Muhammad Safari. Saya harap apa yang saya sebut nama tu yang nama yang tak biasa saya sebut tu, saya minta maaf saudara, kadang-kadang tersalah sebut. Baik saudara, pada teman-teman yang tak sempat saya santuni, insya-Allah usai nanti saya akan cuba santuni satu persatu. Cuma malam tadi tu badan tak bersihat, saudara maklum sajalah. Baru balik dari Melaka semalam, keletihan tu masih terasa lagi saudara, dah usia begini. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 9 November 2021 yang merupakan hari yang ke-600 ya saudara. Dah 600 hari virus corona menyerang negara kita. Dan nampak gayanya dari laporan yang saya terima, hari ini jangkitan meningkat balik. Semalam elok dah 4,543. Tetapi hari ini meningkat kepada 5,403. Menjadikan jumlah jangkitan yang terkumpul adalah 2,516,255. Semalam kematiannya 58. Hari ini tiada laporan yang saya terima. Saudara. Jadi untuk bulan ini, bulan November, setakat 9 hari bulan, jumlah yang terkumpul, ya Wak Maes, Saudara Mansur Wahab, Amin Muda, jumlah yang terkumpul hari ini adalah 44,613 orang untuk bulan November. Bulan lepas adalah 225,437 sebulan. Saudara, itulah yang dapat saya berikan laporan tentang kedudukan COVID-19. Baik saudara, kita seperti biasa e-commerce. E-commerce ni untuk perniagaan. Apalah salahnya kita berniaga mencari rezeki. Ingat saudara bahawa perniagaan itu, pendapatan dari perniagaan adalah 9/10 yang disarankan oleh baginda Rasulullah. Saudara boleh berhubung dengan anak saya Al-Azhar 0113304141 kalau saudara ada produk untuk diwawarkan. Tapi bila berhubung dengan Azhar, jangan lupa haruman setanggi bakurnya, kerana wangian bakur ini adalah wangian yang disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh syaitan. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa renang tok, orang nang tok dan bahulu berdal. Juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300, 017-711-4300. Dan kalau berhubung dengan Siti Farehah, di samping untuk mewawarkan produk saudara, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah saudara. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, bolehlah berhubung dengan Syauqi Kizinis untuk mendapatkan bekalan buah-buahan daripada luar negeri yang murah dan grade-nya terjamin mutunya. Grade AAA, harga lebih murah daripada harga pasaran. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Saya. Dan hari ini seperti biasa kita harus mewawarkan juga membantu perniagaan sahabat kita, saudara Zul, di Tokoh Jamu Kemaman. Kalau saudara nak berhubung dengan beliau, boleh hubungi di talian 019-917-0449, 019-917-0449, atau layari Tokoh Jamu Kemaman melalui internet saudara. Hari ini produk yang ada pada tangan saya adalah tentang jelly gamat ekstrak. Iaitu ekstrak jelly. Saudara,
Jeli gamat ekstrak ini, ia dapat membantu memulihkan luka-luka dalaman seperti selepas kita melakukan pembedahan, lepas bersalin ataupun berkatan. Juga ia turut membantu merawat buasir, gastrik, masalah sembelit ataupun lipoma. Lipoma ini adalah risa saudara, iaitu benjolan-benjolan pada kulit. Sampai itu ia turut membantu masalah angin, hempedu dan melegakan sistem pernafasan. Saudara, jangan lupa ia sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Saudara boleh hubungi saudara Zul di toko jamu Kemaman 019-917-0449. Saudara, usai e-commerce. Saudara, cuma hari ini saudara, saya menerima berita sedih. Awal pagi tadi saya menerima anak anda Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tampin, iaitu Muhammad Hafiz Hazmi, telah pun kembali ke pangkuan ilahi akibat dapat serangan jantung kira-kira jam 2.30 pagi tadi. Oleh itu, bersamalah kita mendoakan agar diampunkan segala kesilapannya dan diterima setiap amalannya. Kepada keluarga Allahyarham, saya berharap agar mereka tabah menghadapi ujian getir ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang selalu saya katakan saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Sebab itu kita cuba santuni tazkirah singkat ini, iaitu hukum meninggalkan solat. Bahawa saudara, kita harus sedar bahawa di antara perkara mungkar yang paling dahsyat, itu dosa yang paling besar dan perkara haram yang paling kecil, ialah perbuatan setengah umat muslimin meninggalkan solat 5 waktu. Kerana daripada Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka terlepaslah ia daripada ikatan Islamnya. Itu serius kalau meninggalkan solat 5 waktu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, itu juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa meninggalkan solat secara sengaja, maka kelak ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya. Dan dalam riwayat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu pula berkata, sesiapa meninggalkan solat secara sengaja, maka sesungguhnya dia telah menjadi kufur secara terang-terangan. Oleh itu saudara, pesan saya pada diri saya dan diri saudara, jangan sekali kita lalai untuk menunaikan solat 5 waktu. Itu adalah pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, itulah sedikit tazkirah singkat yang sempat saya nyatakan. Dan seperti biasa dalam ini halaman mutiara kata ini, kita santuni pula kiriman sahabat saya, Cikgu Hubir, Saudara Ibil Hasan. Dia mengirim kiriman pagi ini. Dia kata, orang sombong itu adalah seperti orang yang berada di atas gunung, dan apabila dia melihat orang lain di bawahnya, dia melihat mereka itu kecil. Demikian juga orang lain melihatnya yang di atas juga kecil. Jadi dia bila dia berada di atas, dia tengok orang bawah, tengok orang itu kecil. Sedangkan dia kena ingat, orang bawah pun tengok dia ke atas pun kecil. Saudara. Dan untuk memiliki kebebasan, seseorang itu harus menguasai dirinya. Kalau kita tidak mampu untuk menguasai diri kita, kita tak ada kebebasan. Saudara, apa khabar Saudara Ahmad Yusof, Saudara Juhasri, Puan Badiah Yaakob, Zaid Mun. Ini teman-teman kita dalam Instagram. Begitu juga Mawar Unggung. Saudara apa tu? Dah 65 tahun baru nak ingat doa. Yalah saudara, lebih baik kita teringat daripada kita terus lalai. Saudara Basri Musa, Saudara Buruh Lemang, Saudara Mat Saleh. Saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau negara berniat berbelanja tanpa had, negara akan muflis.
dan sehingga saat ini Parlimen yang bersidang semalam dan hari ini masih belum ada lagi pengumuman tentang kedudukan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas dan permohonan untuk mendapatkan moratorium selama 6 bulan terakru faedahnya. Terpulanglah saudara, pihak Kementerian Keuangan, kita cuma boleh memohonkan dan saya akan menyuarakan sawan malam saudara ya. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah musim rakyat menjadi hakim. Musim rakyat menjadi hakim. Bagaimanapun sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Cuma malam ini Pak Nazil bercakap soal pantun. Dia kata kita lari sedikit daripada subjek politik. Beliau memberi pencerahan tentang pantun melalui pantunnya. Kata Pak Nazil, Cikgu Zaitun rajin orangnya. Dia mengajar di Kuala Kedah. Mengarang pantun ada seninya. Perlu belajar walaupun mudah. Katanya lagi, Kak Mah mengah lalu dituntun oleh Pak Sani. Rima di tengah, di hujung pantun. Seperti pantun dibaca ini. Saudara, kata Pak Nazir lagi, dari Kedah ke ibu kota, singgah di papan kopi segelas. Pantun indah bersuku kata. Jadi minimumnya 8, maksimumnya 12. Itu ayatnya tu minimumnya 8 ayat dan maksimumnya 12. Dan akhirnya Pak Nazil mengingatkan kita bahawa Pak Hasan memesan latna, telur dada bersama roti. Pembayang pantun logik bermakna bukan sekadar memuaskan hati. Itu guidance kita ya, bagaimana Pak Nazil memberi pencerahan dan penerangan bagaimana kita nak buat pantun. Bagaimanapun saya agak tertarik dengan pantun kiriman sahabat saya Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Katanya ini orang ni orang bersemangat. Katanya dayung sampan menuju ke hulu, berkicau burung bagai menyanyi. Penamaan calon sudah berlalu. Mengapa PM senyap dan sunyi? Itu persoalannya. Katanya lagi, dayung sampan balik ke hilir, bawa bersama pisang berangan. 100 hari hampir berakhir. Pencapaian dan janji jadi ukuran. Itu persoalannya pada Yang Amat Perdana Menteri. Itulah persoalan yang dilontarkan oleh Saudara Nordin daripada Perak Tengah dan pantun daripada Pak Nazil. 10K tak ada, jangan undi di Melaka. Saudara Samad. Saudara, samping itu, selepas pantun, saya hanya ingin memberi sedikit pandangan dan juga pesan orang-orang tua kita dahulu tentang pemimpin dalam siri Gedung Ilmu kita. Jadi apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan yang terdapat dalam buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang digarap oleh Tunas Ampendi, amat wajar kita renungkan secara kerana pemimpin Melayu itu seharusnya yang disebut sebagai pemimpin abadi, hidupnya berjasa, matinya berbudi. Kepentingan umat ia santuni, kepentingan negeri ia dahului, kepentingan dirinya ia batasi. Itu pemimpin yang abadi saudara. Dia hidupnya berjasa dan maka bila dia matinya berbudi. Pemimpin yang abadi seharusnya mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Aral melentang ia hadapi, tak usah peduli. Bila aral melentang pun dia redah juga. Penat letih ia tak lesi. Tak ada letih dan lesu lesi ya. Penat dan letih ia tak lesi. Tulusnya melekat di lubuk hati. Artinya tulus dan ikhlas. Malahan bila dijadikan tua ia sempurna. Bila dijadikan induk ia ternama. Dijadikan teladan amat sempadan. Memimpin negeri, membawa keberkatan. Itulah pemimpin yang abadi yang disarankan oleh pimpinan-pimpinan kita terdahulu agar warga hari ini dan akan datang menjadikan pemimpin Melayu itu hebat. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Baik saudara, sebagaimana saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan daripada YouTube ataupun komen-komen yang anda lakukan. Sebab itu saya katakan harus berfikir sebelum anda mencoretkan sesuatu dalam laman saya ataupun membuat suntingan saudara. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik. Ruangan ini tidak lain, bukan pencerahan ekonomi. Saya bukan pakar ekonomi.
ini adalah pencerahan politik daripada orang UMNO. Jadi kalau warga daripada parti lain, sama-sama kita dengar. Kalau bersetuju, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan marah, saudara. We must agree to disagree. Saya harus menjelaskan, memberi pencerahan mengikut pengetahuan saya. Tidak ada hasrat untuk berkempen kepada saudara ataupun untuk pemimpin tertentu. Tidak, saudara. Tapi saya akan memberi pencerahan, memberi panduan ataupun menyatakan apa yang berlaku pada hari ini mengikut kefahaman saya dan bacaan saya dalam laman web, dalam laman media arus perdana, saudara, sama ada daripada akhbar ataupun siaran TV, ya saudara. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawa kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan penuh harmonis. Saya amat bangga kalau saudara berbahas ataupun untuk saling memberi pandangan dan semua dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah, tidak mencarut, memaki hamun dan sebagainya. Tentulah saya akan kecewa kalau saya melihat kata-kata yang tak sepatutnya dihamburkan, sedangkan itu bukan budaya bangsa kita. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-94 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Dan kabarnya hari ini beliau berada di Indonesia dalam siri lawatan rasmi sebagai Perdana Menteri. Inilah merupakan lawatan pertama beliau ke negara jiran, ya saudara. Dan tinggal lagi 6 hari untuk sampai ke tempoh 100 hari. Jadi kalau saudara ada pandangan, ada apa saja yang saudara nak nyatakan, cuma jangan maki hamun, ya saudara. Saudara boleh hubungi ataupun boleh masuk dalam kaji selidik yang disediakan oleh pihak kerajaan, iaitu di https://mampu.gov.my/ms-minister. Saudara boleh nyatakan pandangan saudara terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ataupun menteri-menterinya. Apakah dalam tempoh 100 hari ini mereka mencapai sesuatu kejayaan ataupun memenuhi kehendak cita rasa rakyat. Saudara Joe Chow, pulanglah saudara saya. Betul ke ni Syami apa tu? Saya UMNO 46 MCA Jur, tak faham saya. PM9 boleh tolonglah KWSP. Saya tak tahu sama ada beliau menonton ataupun tidak ruangan saya ini, tapi saya yakin pegawai-pegawai di PMO, Prime Minister Office ni tentulah mereka melihatlah bagaimana rakyat mengharapkan agar pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja ini dilaksanakan kepada mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM50,000, RM30,000, berilah, apa masalahnya, saudara. Kalau yang ada RM50,000 atau sejuta tu, bagilah dia keluar 10% pun, bukan apa, untuk memulakan kehidupan mereka. Baik, saudara. Cuma hari ini yang agak menggetarkan hati saya, rasa yang kurang senang apabila saya menatap utusan online yang melaporkan bahawa ada peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang menghadkan hanya 15 tan buah tandan sawit bersih BTB boleh dihantar oleh seseorang peneroka ke kilang-kilang Felda yang disifatkan sebagai tidak masuk akal. Saya tak tahu, katanya pengurusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia ni katanya bukan orang kita, saudara. Dan sekarang ni dah ada pula peraturan hanya 15 tan saja, lebih tak boleh. Jadi masalah sekarang belum selesai beban warga peneroka, ekoran kekurangan tenaga buruh, dan juga kena kesukaran untuk menuai hasilnya. Kalau mereka mewujudkan syarat hanya 15 tan ini, tentulah pendapatan yang tak sebagaimana yang diharapkan. Sebab itu bercakap kepada Usaha Malaysia, Presiden Al-Munai Majlis Belia Felda Malaysia, iaitu Datuk Abdullah bin Abu Bakar, dia kata peraturan MPOB itu seolah-olah tidak menggalakkan peneroka Felda mendapat pulangan tinggi, terutama harga BTB yang meningkat ketika ini. Saya rasa mungkinlah sebab pengurusi Felda, pengurusi MPOB ni yang baru ni bukan orang kita. Jadi tak tahulah saya. Kalau saya cakap nanti orang kata resis pula. Saya tak mau ambil nama, nak ambil tahu pun nama dia siapa. Kerana menurut peraturan itu, kata persatuan tersebut, ia juga merugikan pendapatan kilang-kilang sawit Felda. Kerana peneroka akan menjual hasil sawit mereka
ke kilang milik swasta. Akhirnya mereka tak pergi ke kilang Peladang, dia pergi ke kilang-kilang lain. Ini masalah, saudara. Apakah ini merupakan satu sabotaj secara dalaman oleh mereka yang sekarang ni berada di anjung kuasa di majlis lembaga minyak sawit Malaysia. Saya tak tahu, saudara. Tapi saya tersentuh hati bila takkanlah peneroka hanya dihadkan pengeluaran mereka. Dia nak jual, kalau hasilnya banyak, biarlah. Jadi sebab itu mula lanjut Saudara Datuk Abdullah berkata peraturan sedemikian tidak adil kepada peneroka yang setiap bulan konsisten hasil sawit mereka melebihi 15 tan. Jadi katanya mereka tidak faham kenapa MPOB melaksanakan peraturan tersebut dan ia tidak pernah berlaku selama ini. Itulah saya kata kadang-kadang bila kita nak lantik orang tu kena fikirlah sejauh mana mereka komitmen untuk memajukan rakyat, bukan untuk memajukan para kapitalis. Saudara, itulah yang saya dapat laporan bila saya baca daripada Pusat Malaysia online. Saya kecewa, tapi apa nak buat, mereka berkuasa sekarang. Baik, saudara, cuma hari ini saya nak beri sedikit tentang analisa awal. Sebab semalam saya pun berada di Melaka, melihat, sebab semua orang ni orang bercakap hari ini tentang pilihan raya negeri Melaka. Jadi ini analisa awal saya, mengikut kefahaman saya, agar saudara hadam dapat mengetahui keadaannya. Sebab saat ini ramailah para penggelitik, penganalisa politik menyatakan bahawa pilihan raya negeri Melaka ini adalah sebagai petunjuk awal, sama ada mantap atau sebaliknya UMNO dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Itu anggapan mereka, ya. Kerana melalui beberapa pilihan raya kecil sebelum ini, UMNO memang nampak hebat, ya, dan memperoleh kemenangan. Malahan ada pula pihak mengatakan bahawa kemenangan itu kerana adanya muafakat nasional bersama-sama dengan PAS. Jadi saya rasa ini juga mungkin ada sumbangan, bukan tak ada sumbangan, tak boleh kita nafikan. Namun begitu, setelah usai penamaan calon semalam, ya, itu 8 November, terdengar desas-desus. Yang saya dengar adalah dapat curipan dan sebagainya, bahawa mungkin ombak laut Selat Melaka bakal melanda, kerana di bawah pimpinan mantan Sesekejap UMNO Malaysia Datuk Seri Rauf. Katanya, saya tidak berkeyakinan begitu, tapi apa yang ada curipan, saya memberi pencerahan apa yang ada dalam web dan sebagainya. Kerana banyak persepsi yang dilontarkan untuk setiap rakyat Melaka khususnya dan rakyat Malaysia, ya. Jadi keadaan ini macam-macam persepsi mereka mewujudkan. Lihatlah macam mana Datuk Seri Najib pergi ke gerai di tepi pantai pun jadi isu, saudara. Sedangkan tuan punya kedai sebut dia tidak pun berhasrat menutup kedainya, tapi ini jadikan isu. Jadi kerana pertandingan antara Datuk Idris Rauf menghadapi Mas MRT juga jadikan isu. Sedangkan semua kita tahu kenapa Idris Rauf begitu bersemangat untuk menentang Mas MRT, kerana dia melompat daripada UMNO, dia masuk PBM. Ini orang lupa. Kadang-kadang orang menunjukkan persepsi yang bukan-bukan untuk memburukkan. Sebab itu saya katakan seolah mereka mewujudkan angin gelora, angin laut Selat Melaka. Dan banyaklah macam-macam persoalan yang dilontarkan oleh mereka. Tapi bagi saya persepsi adalah persepsi. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan apa yang dilontarkan. Saya berhasrat mungkin hari Sabtu nanti, kalau ada kesempatan, saya nak turun sekali lagi ke Melaka, nak tengok apa yang berlaku sebenarnya selepas penamaan calon daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari. Kena baru dapat kita tahu. Sebab saya tengok gambarnya, ada pula kejadian waktu Datuk Rauf nak bagi press conference ataupun sidang media, terhalang kononnya SOP dan sebagainya. Ini membuatkan saya merasakan ada sesuatu yang cuba mengganggu gugat tentang UMNO di Melaka. Jadi kemudian saudara, kita lihat bahawa Bersatu, PAS dan Gerakan berada di bawah jajaran Perikatan Nasional. Mereka sekarang ini sedang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya seperti biasa dengan janji 1000 mimpi. Sekali lagi mereka mengutarakan pelbagai retorika, walaupun rakyat dapat melihat apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Jadi bagaimanapun itu dilontarkan lagi dengan janji-janji kepimpinan bersih, tak ada korupsi, tak ada itu, tak ada ini. Biasalah janji pilihan raya. Namun di sebalik begitu, di sebalik gegaran dalam berhubung dalaman,
berhubung keputusan meletakkan semula dua calon kontroversi, iaitu Datuk Idris Harun dan Nur Azman, ternyata Pakatan Harapan dilihat semakin bertenaga membuka pencak silatnya. Sama ada silat pulut ataupun silat sending maupun seni mempertahankan diri yang lain. Kerana sekutu dalaman Pakatan Harapan, itu DAP, Amanah dan Parti Keadilan, mereka punya kelebihan. Kerana ada rakan mereka mempunyai silat Tai Chi dan Kung Fu, Li Guang, dan juga Gusti Gajah dari Saudara Mat Sabu. Ini keadaan gambaran ya saudara. Jadi umum sedia maklum, kejatuhan Kerajaan Melaka di bawah Pakatan Harapan berpunca daripada penarikan sokongan beberapa adun sehingga kuasa pentadbiran Melaka kembali pada UMNO. Bagaimanapun, bila 4 orang adun, iaitu termasuk 3 orang exco, menarik sokongan pada Ketua Menteri yang dipilih oleh UMNO, tiba-tiba runtuh lagi kerajaan itu. Jadi pasti mewujudkan pelbagai persepsi dan persoalan dan menimbulkan pelbagai tanda tanya. Kemudian daripada 6, kita kena lihat secara bahawa kita tak boleh hanya melihat dari segi kedudukan kerusi Dewan Undangan Negeri saja, kena lihat juga tentang kedudukan kerusi parlimen, kerana mereka ahli parlimen juga membawa advantage ataupun kelebihan kepada calon-calon yang ditandingi. Daripada 6 kerusi parlimen, kedudukannya saya melihat UMNO taklah begitu mantap, kerana cuma ada satu saja ahli parlimennya, iaitu Dijasin, Datuk Ahmad Hamzah. Sementara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mereka ada kelebihan dari segi ahli parlimen. Jangan lupa ya saudara, sebab itu malahan macam daripada MCA itu adalah Timbalan Menteri, tapi dia belum bukan ahli parlimen, belum dilantik sebagai senator saja. Perikatan Nasional mempunyai parlimen kursi Majlis Tanah selepas ia dikhianati oleh Ketua Puteri yang melompat. Kemudian dia juga ada kerusi Alor Gajah sekarang. Sedangkan itu bagi Pakatan Harapan, dia ada kursi di Parlimen Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya ini Datuk Samsul Iskandar di Kota Melaka, iaitu daripada DAP dan juga Tangga Batu katanya. Sebenarnya ahli Parlimen Alor Gajah sudah pun, kabarnya lah, malahan ahli Parlimen Alor Gajah sudah pun merencanakan untuk bertukar haluan. Jadi sama-sama kita tengok. Tapi bagaimanapun, ahli Parlimen ini ada advantage-nya bila dia turun berkempen, sebab dia masih lagi yang berhormat, mempunyai pengikutnya. Ini keadaannya, kita harus melihat dengan jelas supaya para penggiat ataupun ahli-ahli parti lebih berwaspada. Jangan kita rasa kita boleh menang, tapi mereka ada advantage. Mereka ada mempunyai sokongan daripada ahli parlimen mereka, dan ahli parlimen itu juga tentulah ada pengaruhnya di kawasan tersebut. Begitu juga saudara, terdapat juga kali ini ramainya calon bebas. Itu ramai 22 orang dan akhirnya membentuk gagasan calon bebas. Juga tentulah ada sesuatu tersembunyi yang kita harus melihat secara jelas dan nyata kenapa perkara ini boleh berlaku. Sedangkan sebelum ini, kalau siapa bertanding bebas, orang ketawa saja, bakal hilang deposit dan sebagainya. Tapi kali ini saya melihat bahawa gagasan ahli bebas ini juga boleh membentuk satu force, satu tindakan yang boleh mempengaruhi. Ini sebab saya kata ini adalah analisa awal yang saya lihat, yang perlu kita lihat. Dan yang paling penting sekarang ni, adanya 5 orang ahli calon daripada Parti Putra. Saya kena ingat, Parti Putra ini bukan parti yang boleh diperlengkehkan begitu saja. Kerana asasnya adalah daripada daripada Perkasa, iaitu NGO, iaitu sebuah badan pertubuhan yang memperjuangkan tentang isu-isu yang berhubung kait soal agama, bangsa Melayu khususnya. Jadi Perkasa juga ada pengaruhnya. Dan ini perlu dilihat, sebab saya katakan bahawa sebagai analisa awal kita harus melihat bahawa inilah challenges ataupun cabaran yang perlu dihadapi oleh pemimpin ataupun pekerja-pekerja ataupun para pengempen UMNO. Bahawa ini merupakan cabaran yang dihadapi daripada Putra, daripada 22 orang calon bebas, seperti ahli parlimen, di mana UMNO tidak mempunyai ahli parlimen yang ramai, cuma ada satu saja, iaitu Dijasin, saudara. Dan sebagai analisa awal ini, saya menjangkakan sebenar-benarnya, saya melihat sebenar-benarnya pertarungan sengit yang bakal
berlaku di Melaka melalui pilihan raya negeri, boleh saya umpamakan seperti pertarungan antara Hang Jebat dengan Hang Tuah. Mereka cuma berebutkan keris Taming Sari. Kerana yang akhirnya keris Taming Sari itulah yang akan memberi keputusannya. Siapa yang dapat memiliki keris Taming Sari, maka orang itu bolehlah menewaskan musuhnya. Ini keadaannya. Dalam keadaan sekarang ini, saya melihat apakah keris Bantar Taming Sari bakal dimiliki oleh Datuk Samsul Iskandar yang mewakili Parti Pakatan Harapan, ataupun dimiliki oleh Datuk Sulaiman Ali yang diwawarkan sebagai calon Ketua Menteri. Tapi nak katakan keris Taming Sari ini dapat pada Mas MRT itu saya rasa susahlah, saudara. Sebab tak pernah orang kata kita dengar. Cuma Tun Fatimah di Melaka ialah dulu yang kita ingat dulu ya, Tun Fatimah. Kali ini sebagai melampias sejarah silam kita. Tetapi saya melihat pertembungannya masih lagi pertembungan antara Pakatan Harapan yang didokongi oleh DAP, oleh Amanah dan Parti Keadilan. Sementara UMNO dan Barisan Nasional yang bergerak secara sendirian menghadapi tentangan. Untuk Parti PBM saya tak nampak ada kekuatan yang hebat. Walaupun banyaklah poster-poster, tapi poster itu sudah pun tak sepatutnya dilakukan. Itu poster gambar Tan Sri Muhyiddin yang banyak bertebaran. Untuk calon-calon bebas, mereka membentuk ketumbukan, tak tahulah apakah akan ada calon mereka yang menang. Begitu juga dengan putera. Cuma saya kata jangan ambil mudah. Sebab kerusi di Melaka ni, Dewan Negeri Melaka sedikit, iaitu 28 kerusi saja. Setiap parti memerlukan untuk mendapat paling minima majoriti mudah adalah 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sebab itu saya katakan tadi, macam Pakatan Harapan, dia ada tai chi-nya, ada kungfu-nya. Mereka dilihat selesa pada kedudukan 6 kerusi, ada modal. Walaupun ada orang kata 7, ada kata 8, ada kata boleh ke 9. Tapi mereka ada modal pada 6 kursi yang dilihat. Mereka punya tai chi-nya. Begitu juga Amanah, Datuk Saudara Mat Sabu dengan dia punya gegak gempita Gusti Gajahnya, saudara, melalui Adli. Dan UMNO sepatutnya harus berada dalam kedudukan sebagai underdog. Parti-parti lain saya tak nampak, tapi boleh membuatkan wujudnya suasana kemungkinan tak kena gaya hang sekali lagi, ataupun tergantung sekali Dewan Undangan Negeri Melaka kerana tak ada parti yang memperolehi majoriti mudah. Bagaimanapun saya akan beri analisanya selepas hari Sabtu nanti apabila saya turun sekali lagi ke Melaka. Saya minta maaf saudara kalau analisa saya ini dilihat sebagai tidak memihak kepada anda. Tapi apa yang saya rasakan, kedudukan di Melaka kemungkinan kalau masih lagi tak bergerak kedudukannya, kemungkinan sukar untuk menubuhkan kerajaan untuk mendapatkan simple majority kerana adanya tentangan daripada 15 ketumbukan daripada calon-calon bebas dan juga 5 daripada Parti Perkasa. Daripada Parti Indian Muslim tu saya rasa tak adalah cabaran sangat. Parti PBM pun saya tidak nampak dia merupakan cabaran kerana calon-calon yang diturunkan tidak begitu menyerlah dan orang tahu, rakyat Melaka tahu Saudara Ismail yang itu je modalnya. Saya tak tahu nak kata apa saudara bergaduh. Jangan bergaduh saudara. Pok Lan tak baik sebut begitu Pok Lan. Janganlah kita mencerca peribadi seseorang saudara. Saudara Erwan Haris Riza, Puan Rohani Shah, dan satu benda yang kurang menyenangkan saya tentang adanya perkataan-perkataan yang dilontarkan orang yang bukan warga Melaka. Orang Melaka ni memang nampak kasau brother, tetapi ada tempat-tempatnya. Bukan main sebegitu saja. Saya melihat apabila seorang ahli parlimen daripada DAP tiba-tiba dalam satu culipannya dia menuju itu Lahabau Melaka, jom mengundi. Dia faham ke perkataan Lahabau tu? Jadi akhirnya orang kata kenapa menunjukkan perkataan Lahabau? Ini bukan cara untuk menarik sokongan anak-anak Melaka. Lahabau ni saudara, itulah ayat macam yang berunsur seperti celaka lah saudara. Lahabau kau ni, macam itulah. Jadi orang marah. Jadi kalau kau marah, macam mana nak tarik orang menyokong? Macam mana nak tarik orang mengundi di Melaka? Itu gambaran. Saya haraplah agar Pakatan Harapan
nasihatilah anak buah anda supaya tidak menggunakan sebarang kata-kata yang tak baik. Nanti kalau dah katalah habau, mulalah orang kata hawau. Ini masalah besar nanti, maka perang mulut nanti berlaku di Melaka. Dan kemudian begitu juga dengan calon daripada DAP, iaitu Fong Kai Ling. Memanglah nanti si latar belakangnya adalah sebagai pembaca berita NTV 7 dan juga BTV, ya, tapi beliau juga merupakan aktivis kepada pertubuhan pelajar Guangzhou. Jadi jangan pula nanti isu bahasa ini meledak balik. Dan lebih-lebih lagi apabila dia mempertikaikan, dalam tulipannya dia mempertikaikan tentang kedudukan negara kita yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ini saya kata bahaya ni. Kalau kenyataan-kenyataan begini dilontarkan saat kita nak menghadapi pilihan raya, itu bukan caranya untuk menarik sokongan. Siapa yang suka pada Israel? Laknatullah. Jadi warga Melayu kena tengoklah calon Fong Kai Ling yang saya dapat tulipan daripada ini tadi. Kemudian ada pula dia kata, dia dalam video ringkasnya dia kata ada caranya bagaimana nak pergi masuk ke Israel. Apa hal tak ada kena-mengena sahaja. Satu benda yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya di Melaka dilontarkan sebegitu. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan mereka berhati-hatilah. Bagi tahu pada anak buah mereka, nak bercakap kalau tak faham satu isu tu tak usahlah, hanya for the sake of isu anda lontarkan isu yang tak sebegitu. Begitu juga saya melihat macam mana sebagai bukti nyata apabila ahli-ahli daripada Parti Keadilan 2-3 malam dulu saya dah katakan bahawa macam Saudara Iswadi dalam live-nya dia mempertikaikan calon daripada Parti Keadilan, iaitu Farzana Hayani Nasir yang bertanding bagi kerusi DUN Sungai Rambai. Dan akhirnya bila kita lihat dia punya dipaparkan latar belakangnya, ternyata dia memanglah antara calon yang termuda dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini, berusia 21 tahun. Tetapi Farzana ini merupakan masih lagi menuntut di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Itu dalam dia punya paparannya. Dan saya pun kata, alamak, bukanlah kita katakan graduan tak boleh jadi ahli Dewan Negeri, tak boleh jadi wakil rakyat. Tapi saya rasa selesaikan dulu urusan pengajian anda. Tiba-tiba nak jadi wakil rakyat macam mana? Dia jadi akhirnya dia cuma berjanji bahawa dia kata apa kalau dapat jadi wakil rakyat nanti dia akan perjuangkan untuk mempertingkatkan capaian internet di seluruh negara. Jadi ini macam mana rakyat? Rakyatnya berbilang kaum dan juga berbagai usia. Dia masih lagi dalam usia 21 tahun. Sepatutnya habiskan usia anda di Menara Gading. Walaupun dia menjadi ketua puteri keadilan, tak ada masalah. Setara dia Farzana Hayani ini teruskanlah soal aktif dalam politik sebagainya, sebab kita tidak ada lagi dasar tidak menghalang graduan daripada terlibat dalam politik. Tak ada dah. Akta universiti dah tiada. Tetapi dalam waktu yang sama, kalau dia jadi calon, saya kata macam mana? Sebab itu mungkin ada yang mempertikaikan pemilihan beliau sebagai calon daripada Parti Keadilan. Apakah Parti Keadilan tidak mempunyai calon-calon yang berwibawa selain daripada Farzana? Ataupun mereka memang mempunyai kekurangan pemimpin-pemimpin yang boleh diketengahkan di negeri Melaka? Ini saya tak tahu. Tapi bila tengok macam bila Ketua Serikandi PKR Melaka ini, itu Farzana Hayani ini, saya rasa kesesuaian itu tak begitu tepat. Dan beliau akan ditentang oleh Siti Faizah Abdul Aziz daripada UMNO. Ini wanita UMNO saya. Begitu juga dengan Muhammad Jafri Safri. Ini daripada Parti Perikatan Nasional, dan Nazaratul Ashraf Makdum daripada Parti Putra. Jangan main-main saudara. Ini kalau jangan sampai orang kata alah budak-budak aja pun bertanding, apa hal ni? Jadi saya tak tahulah, terpulanglah pada Dr. Anwar Ibrahim yang bersetuju untuk membenarkan, mengizinkan graduan yang masih lagi belajar. Dia bukan lulusan lagi pun, belum selesai lagi. Itu keadaannya yang dipertikaikan. Saudara. Dan kemudian saya tengok lagi kenyataan yang tak seronok. Saya tidak berhasrat untuk menyerang, tapi bila ayat-ayat ini keluar dalam media sosial,
saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Bagi saya tak sepatutnya lah orang seperti Mursyidul Am PAS, iaitu Datuk Hashim Jassin, mengeluarkan kenyataan bila dia kata hanya orang mabuk saja yang boleh buat penilaian, kerana dia dekat pada kegiatan agama. PAS ini semua orang tahu perjuangan Islam dan sebagainya, takkan bercakap tentang orang mabuk. Cari ayat lain lah. Jadi bila dia kata hanya orang mabuk saja yang buat penilaian, parti itu tidak boleh menang di 8 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan ini saya melihat bahawa seolah-olah mau membuat tindakan mengatasi kejatuhan. Sepatutnya carilah ayat bahawa PAS akan bertanding sebaik mungkin, kerana kita menawarkan perjuangan kita zaman Rasulullah, walaupun kita kecil tapi kita menang. Itu lebih baik daripada kata orang mabuk je lah kata kita boleh menang. Ini ayat-ayat yang bukan daripada seorang pemimpin Islam yang baik. Bagi saya lah, jadi terpulanglah pada rakyat Melaka untuk menilai, dan lebih-lebih memeranjatkan saya apabila Presiden PAS juga pun tersampuk. Bila dia kata bila bersatu, mengajak ini pengundi Melaka, kononnya kita ajar UMNO ni, dia pun tersampuk sama. Malahan anggota Dewan Ulama iaitu Mokhtar Senik, dia menzahirkan, dia kata dia kata PNM Melaka nanti, parti yang memetai piagam dengan PAS itu perlu kalah dan memahami apa yang diperjuangkan. Benci sangat, menzahirkan bahawa mereka benar-benar benci pada UMNO. Jadi tak salah kalau UMNO buat keputusan, kita memutuskan, sudahlah, tak ada keperluan lagi lah kita untuk menyantuni dalam muafakat nasional. Walaupun banyak orang kata kita mesti menyatukan demi penyatuan ummah. Lihatlah tindakan-tindakan yang mereka lakukan, mereka hamburkan dalam siri kempen untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Tak sepatutnya daripada pemimpin-pemimpin yang berlatar belakangkan agama. Dia kata hanya orang mabuk ajalah, lepas tu mari kita ajar dia dengan angkuh macam Mokhtar Senik. Dia kata kita ajar UMNO ni. Itu bukan cara yang baik, saudara. Carilah cara yang sepatutnya kita mau. Apabila UMNO tidak bersetuju untuk dalam penyatuan ummah ini, PAS beristiqamah bersama dengan Perikatan Nasional, dan kita akan bertanding dengan lebih sihat dan moga direstui oleh Allah. Lebih baik kalau ayat begitu digunakan. Ini tidak. Kita ajar UMNO ni, biar dia lingkup, hanya orang mabuk saja. Ayat-ayat begini, saya gusar bahawa kalaulah parti yang mewakili, yang kononnya memperjuangkan Islam, boleh menuturkan kata-kata yang sebegitu, rosak ummah. Sebab itu saya kata, nampak gayanya lah, UMNO mengambil tindakan, akhirnya memutuskan hubungan dengan PAS ni adalah satu tindakan yang baik. Cuma saya katakan, sebab kita dah bersama dalam muafakat nasional yang mengalirkan air mata warga PAS dan UMNO, janganlah sampai nanti timbul pula kafir-mengkafir lagi. Cukup-cukuplah. Tapi takkanlah semua nak suruh UMNO mengalah. Sebab itu saya melihat yang keluar dalam media sosial Malaysia Gazette, bahawa terdapat sekumpulan lebih kurang 20 orang ahli parti PAS seumur hidup. Mereka mendesak kepimpinannya supaya mengkaji semula kerjasama politik antara PAS dengan Parti Perubumi Bersatu. Kerana menurut sebagai jurucakapnya itu Khairul Anwar, dia kata wajar dilakukan kerana mendakwa PAS seolah-olah telah ditipu dan dipaksa berada dalam Perikatan Nasional dan menerima Bersatu sebagai rakan. Sebab mereka sudah tahu siapa yang berada dalam Perikatan Nasional, siapa itu pimpinan-pimpinan yang dalam PPBM. Yang selalu kita katakan dalam kumpulan tersebut tak lebih daripada ramainya kata-kata yang melompat, orang yang mengkhianati perjuangan parti mereka. Sebab itu ahli seumur hidup PAS, dia minta supaya pimpinannya, ini saya cara mereka, ini ahli seumur hidup PAS, dia minta supaya pimpinan tertinggi PAS mengkaji semula tentang kerjasama. Dia tak ada kata berhenti, tarik, tak ada. Dia kata kajilah semula. Itu bahasa orang yang ada agama, yang berlatar belakangkan agama, saudara. Jadi katanya kami terkilan kerana pimpinan PAS seolah-olah tidak mengindahkan suara akar umbi, dan terus bersetuju untuk bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Mereka telah pun menyerahkan memorandum bantahan kepada pejabat PAS pusat. Ya, jadi kerana itu
Saudara Khairul menuntut PAS agar mengadakan muktamar khas. Itu cara dia. Dia kata kalau nak buat begitu, nak putus, nak kerjasama, sepatutnya ada muktamar khas. Muktamar khas dapat mendengar suara akar umbi. UMNO menyantuni sebab bila kita memutuskan hubungan dengan PBM, bukan kehendak pimpinan tertinggi, bukan kehendak Zaid Amidi, bukan kehendak Tun Mat Hassan, bukan kehendak 3 naib Presiden UMNO, bukan. Ini dilakukan melalui kehendak akar umbi, melalui persidangan agung UMNO tahunan di peringkat bahagian. Kemudian dibawa ke Perhimpunan Agung. Jadi Perhimpunan Agung memutuskan. Jadi sepatutnya PAS begitu. Bukan hanya orang atas jumpa 5-6 orang, okey kita putus dah. Kita ikut inilah, kita gitulah. Jadi akhirnya PAS lihat seolah-olah mengejar sesuatu yang ahlinya sudah meragui. Saudara. Dan sekarang ni saudara, sebagaimana saya katakan, ini adalah musim rakyat untuk menjadi hakim kepada mereka. Sebenarnya sekarang ni saudara, mereka kena ingat yang bertanding ke pimpinan parti-parti politik kena ingat dan sedar serta insaf bahawa suara rakyat itulah kuasa keramat, saudara. Tapi saya melihat sekarang ni, musim-musim begini, kadang-kadang saya nak menyampah, saudara. Kerana saya lihat sekarang ni ada pula calon-calon, alhamdulillah, bukan daripada UMNO. Berebut-rebut lah. Calon ni pergi ziarah rumah orang tua, rumah orang sakit. Aku nak berlakon pula tu. Menggambarkan begitu keprihatinannya mereka terhadap untung nasib rakyat. Selama ni ke mana kamu? Where are you? Kenapa anda tidak menyantuni? Kenapa sekarang berebut-rebut? Lepas tu sangguplah pakaikan kasut. Bagi saya itu semua dah tak sesuai lagi lah, saudara. Jangan gambarkan itu kepura-puraan dalam politik. Jadi sebenarnya saudara, bukan tak boleh. Okey nak buat okey. Cuma saya katakan kalau boleh janganlah sibuk nak ambil gambar. Ambil gambar saya tengoklah macam Ketua Ahmadaf tunduk pakaikan kasut, begitu prihatinnya tolak kereta roda. Klise, brother. Klise. Muka-muka fake. Muka-muka palsu. Mereka menggambarkan kepimpinan palsu. Seolah-olah mereka lah begitu menyantuni warga yang malang ini. Saya katakan, kadang-kadang sekarang ni sibuklah. Hantar bantuan makanan. Apa-apa. Yang saya katakan, menghantar seuncang beras dan mengharapkan secebis sarapan. Kadang-kadang saya tengok, geli lah saya tengok calon-calon yang macam ini. Kerana sebelum ni, kenapa mereka tak hantar ini bantuan kepada warga-warga yang mengangkat bendera putih dan sebagainya. All this while, rakyat hidup susah. Kenapa tak ada disantuni? Kenapa sekarang berlumba-lumba? Malahan kita semua tahu adanya makanan, bekalan makanan dalam raga, iaitu bentuk bakul makanan. Harganya sepatutnya RM100, tapi dah jadi RM40 je. Kena cipuk sana, ciluk sini. Dan lebih, bagi saya lah, amat mengecewakan apabila mereka memberi wang 100-200. Bukan banyak mana pun, bukan 100,000, bukan 10,000. 100-200 bagi pada orang, tunjuk gambar ni bagi. Orang macam ni sangat bahaya bagi saya. Sebab mereka membeli kepercayaan rakyat. Dan inilah mereka adalah calon-calon yang melakukan korupsi politik. Saya melihat benda begitu, saya bukan menghormati mereka. Saya hilang rasa hormat kepada calon-calon yang bagi duit. Mereka membeli. Bagi mereka, bila membeli jawatan itu, tentulah ada sesuatu yang di belakang mereka untuk melakukan, bagi saya, onar lah. Saya rasa tak sepatutnya. Tidak seharusnya mereka ini mempersendakan rakyat. Memberi bakul makanan, pergi rumah orang tua, cari orang sakit, ambil gambar, tunjuk dalam video. Satu wakil ni, satu. Bagi saya, ini seolah-olah menipu. You are playing a fake act of politics. Satu lakonan politik yang cukup bagi saya lelucon. Jadi bagi saya inilah mereka mempersendakan kehidupan rakyat. Dan mereka juga menonjolkan kemiskinan rakyat untuk dijadikan modal politik. All this while, kenapa kamu tak perjuangkan? Sebab itu saya kata, kalau ahli parlimen turun nanti, nak berjuang dan apa semua, kenapa sepanjang kamu berada di parlimen tidak mau bercakap soal kemiskinan rakyat? Kenapa kamu tidak memperjuangkan soal kumpulan wang simpanan pekerja yang ditunggu oleh rakyat dengan penuh pengharapan? Kenapa kamu diam? Sekarang ni bila musim pilihan raya ni, kamu turun ke Melaka, bawa duit, bawa bakul makanan, sampai santuni orang miskin. Parah! Malulah sebagai orang politik anda melakukan satu, bagi saya,
Mereka mempersendakan kehidupan rakyat. Rakyat yang begitu hidup susah, anda jadikan modal politik. Nak tunjuk akulah juara untuk membela rakyat. Saya rasa kalau nak, saya nak tu nyatakan saya kalau dipilih, diberi kesempatan untuk jadi wakil rakyat, wakil tuan-tuan, saya akan membawa perjuangan anda. Saya rasa orang begini lebih ikhlas. Sebab tu saya tengok Datuk Ali di Melaka. Dia lebih ikhlas. Dia kata dia sedih lah tengok keadaannya, orang bercakap begitu. Saya lain tak adalah yang saya boleh janji. Kata Datuk Muhammad Ali, dia kata saya akan bawa perjuangan rakyat. Saya rasa ini orang lebih jujur. Orang ini lebih ikhlas dalam perjuangannya. Dan saudara saya dengar. Bukan saya tak dengar. Saya harap mungkin saya dapat turun nanti. Saya berhasrat untuk bertemu dengan Datuk Muhammad Ali ni. Melihat bahawa orang wajahnya pun wajah bersih, saudara. Katanya dia bertanding di Sungai Utang rasanya. Jadi bagi saya ni kena ingat bahawa tugas wakil rakyat adalah sebagai wakil. Mereka akan mengutarakan kepelbagaian, kepincangan dalam pentadbiran dan menyuarakan kenapa mesti rakyat disisihkan dari kemakmuran negara. Ini harus diperjuangkan. Kenapa harus mesti disuarakan? Kenapa rakyat Malaysia bukan ramai 32 juta saja. Negara makmur, mempunyai hasil yang besar. Kita ada minyak trilion of dollars. Kita ada hasil daripada minyak kelapa sawit berbilion nilainya. Kita mempunyai hasil timah, kita mempunyai hasil getah, nilai berbilion-bilion, tapi rakyat masih tidak dapat mengecap kemakmuran yang dimiliki oleh negara. Kenapa? Persoalan ini perlu dibawa di parlimen, perlu dibawa ke Dewan Negeri. Tapi apa yang kita lihat bila mereka menjadi wakil rakyat, mereka bergaduh menjadikan Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri itu macam kandang sarkis. This really make me marah betul saya. Sebabnya mereka sebab keluar pilihan raya inilah. So kita suap nasi. Jangan lakonan lah. Jangan berlakon dengan rakyat. Cukuplah anda menipu rakyat. Bagi saya, anda harus menyantuni kehidupan rakyat. Anda wakil rakyat, nama lagi wakil rakyat. Sebab tu anda mesti menjelma sebagai pejuang. Saya wayang opera PBM. Ada Saudara Jamaluddin Muhammad. Itu keadaannya. Waktu sekarang saya tengok, bila tengok Tan Sri Muhyiddin slow pocket, keluar duit RM5, keluar duit RM10. Saya akan marah. Sebagaimana dulu pernah saya marah apabila ahli parlimen Kota Baru, bila dia kata siapa pergi cucuk vaksin, habis vaksin, datang ke pejabat wakil rakyat, ahli parlimen ambil RM20. Saya rasa malu, saya rasa marah. Kenapa anda mempersendakan rakyat sebegitu? Nak bagi-bagilah, tak payah nak umum. Kalau you rasa nak dema, pergi rumah orang miskin, orang susah jumpa, tak payah. Beritahu kameraman, jangan ambil gambar. Sebab saudara kena ingat, tangan yang di atas itu, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Ini kerana nak bertanding pilihan raya, kerana nak menang pilihan raya, tunjuk ke depan. Makcik, apa khabar makcik? Direkodkan pula. Sudah-sudahlah. Boleh anda pergi, bukan tak boleh pergi. Untuk memancing undi, tak ada masalah. Bukan tak boleh, jangan saya kata saya tahanlah, tidak. Tetapi jangan dijadikan itu. Jangan dijadikan itu sebagai modal politik anda. Murah sangat nilai rakyat. Anda adalah satu pengkhianat kepada rakyat. Dan anda juga memperkecilkan sesama manusia. Ini satu benda yang saya rasa kadang-kadang berdosa. Dan lebih mengecewakan, bila anda menang, mula nak melompat sana, mula nak melompat sini, mencari pengaruh untuk mementingkan tembuluk anda dan keluarga anda. Sebab itu saya katakan, mereka yang mengeluarkan wang membeli undi, berhati-hati. Saya agak terus terang, saya mengharapkan agar pimpinan UMNO, saya tengok cara Datuk Mak Hassan, dia ikhlas. Dia ikhlas, hadir, macam bosku, dia turun ke lapangan, jumpa, maka apa khabar, apa semua. Tidak ada pemberian. Tidak ada nak santun orang miskin, nak tuntun, tak ada. Apa khabar? Lama tak jumpa, sambil itu. Itu caranya. Saya maaflah saudara mungkin marah pada saya, terpulanglah. Warga-warga yang menyokong parti-parti pembangkang, parti yang bukan UMNO ni, sedangkan kata UMNO pun sama juga. Saya kata bukan sahaja parti anda. Kalau ada pimpinan UMNO juga perlu ditegur. Saya menegur pimpinan saya. Saya menegur wakil-wakil calon saya. Dan saya mahu lihat bahawa kali ini pertandingan di Melaka ini harus dijelmakan satu keikhlasan politik. Sebab sekarang ni kena ingat, rakyat menjadi hakim. Mereka melihat tindak tanduk anda. Inilah yang akan kita bawa dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Cukup-cukuplah rakyat ditipu. Anda janji bulan dan bintang 100 manifesto. Akhirnya bila dah menang, manifesto bukan kitab suci.
Satu janji pun tak anda selesaikan. Akhirnya rakyat terpedaya, rakyat terperosok dalam kehidupan yang cukup susah. Dan hari ini anda pula boleh masuk balik ke gelanggang, bawa lagi. Saya cakap terus terang, macam Perikatan Nasional, janji dulu macam-macam dalam Pakatan Harapan. Dia sebahagian daripada Pakatan Harapan bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, macam-macam janji. Dan lafazan kata-kata, saya hairan bagaimana warga PAS boleh menerima kembali bila dia kata parti PAS itu parti ajaran sesat. Dan sekarang ni nak bertanding di bawah logo mereka. Kita menyantuni PAS, kita mewujudkan muafakat nasional. Kita tak kata parti yang kelongkang, kita tak kata PAS ajaran sesat. Tapi dia dengan bebas mengatakan parti ajaran sesat. Macam mana kita nak lebih baik bila dia tuduh kita parti perompak, parti penyamun? Saya dah cakap berkali-kali, anda boleh marah pada pemimpin, tak ada problem. Anda nak belasah Datuk Najib, nak belasah Zahid Hamidi, nak belasah Tok Mat, carry on. Jadi mereka yang berada di sekeliling pemimpin ni berusaha untuk membersihkan. Tapi jangan kata parti itu. Jangan kata parti PAS, parti ajaran sesat. Saya sepatutnya parti PAS ada pemimpinnya bagaikan mau membawa ajaran sesat. Itu boleh. Ini bukan takkan kena percaya dengan PAS, dia parti ajaran sesat. Itu bagi saya satu allegation, satu tuduhan yang cukup melampau. Kalau saya warga PAS, saya tidak akan maafkan seumur hidup saya. Kerana saya, begitu juga kalau orang kata UMNO ni parti pencuri, penyamun, saya tak akan maafkan anda. Saya tak ada masalah kalau anda nak kata pemimpin. Tapi jangan katakan UMNO. Kena ingat, UMNO itu lahir memperjuangkan untuk mempertahankan raja-raja Melayu, mempertahankan martabat bangsanya, membawa kemakmuran untuk rakyat. Itu matlamat UMNO. Sebab itu UMNO dari dulu, kini dan selamanya untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Kita mahu membawa kesejahteraan. Tetapi di tengah perjalanan, saya tak nafikan, ada juga pemimpin-pemimpin yang menyeleweng. Orang macam ini perlu disingkirkan. Itu saja bagi saya. Dan kita kena berani menyatakan, saudara jangan susah hati. Sebab saya warga UMNO, saya akan terus menegur. Calon-calon PDIM Melaka ni, kalau mereka bagi duit, ambil. Tapi undi, fikir-fikir sendiri. Ingat saya, kalau mereka sanggup membayar anda dengan wang, membawa seuncang beras, dan mereka membina 1000 impian. Mereka ini adalah orang-orang yang klise, orang yang menipu rakyat. Jauhilah mereka daripada memberi undi. Terpulang pada anda. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.